Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan tengok ujian cation. Okey, saya buat video ni sebab saya dapat soalan daripada Adila. Okey. Untuk minta saya terangkan tentang analisis kualitatif cation dan anion. Anion saya dah buat sebelum ni, so yang ini untuk cation. Okey. Sebenarnya anda juga boleh rujuk buku teks pada muka surat 208. Okey, sebab daripada situ QU akan tahu bahawa untuk ujian cation kita ada dua larutan. Sama ada kita menggunakan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. So dalam buku teks sebenarnya dah diterangkan. Cuma saya gunakan rajah ini since dah lama dah. Diajar kepada saya oleh Cikgu Zulkifli Pahang. So terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zul yang bagi mnemonics untuk ingat ujian cation bagi menggunakan natrium hidroksida dan juga amonia. Okey, so saya akan try to terangkanlah. So hopefully saya tidak mengelirukan anda. Okey, kita tengok kepada ujian cation yang menggunakan natrium hidroksida. So dia yang nak ingat ni kita akan guna mnemonicsnya adalah Pizal Maxi. Okey, kenapa kita guna Pizal Maxi? Kita akan tengok daripada diagram ini. Okey, so katalah kita ada satu larutan yang kita tak tahu kandungan cationnya apa. Contohnya, ni adalah larutan X. Cation dia, ion positif dia kita tak tahu apa. Jadi kita boleh guna larutan natrium hidroksida untuk menguji cation apa yang ada tu. Okay, so first step adalah kita akan letak 3 titis larutan natrium hidroksida. So kita hanya masukkan 3 titis sahaja larutan natrium hidroksida. Lepas tu kita goncang. Jika tiada larutan yang terhasil adalah tidak berwarna, maksudnya kita tahu yang ada dalam X itu adalah ion amonium. Okay. Tapi kalau ada mendakan, dan mendakan pula kita akan bahagikan kepada mendakan putih dan yang berwarna. Kita pergi dulu kepada yang berwarna sebab yang ini lebih mudah untuk identify. Okay, kalau mendakan tu berwarna dan warnanya adalah hijau, dan kita tahu bahawa dalam X itu tadi ada ion ferrum 2. Kalau mendakan tu warna perang, dan kita tahu bahawa ada ion ferrum 3. Manakala kalaulah mendakan yang terbentuk tu adalah berwarna biru, dan kita tahu bahawa X mengandungi ion kuprum 2. Okey, yang ini cara nak ingat dia adalah kita lukis pokok dan ada awan. Saya tak pandai sangat lukis. Kejap ya. Okey. So pokok dan awan, kenapa? Sebab batang pokok adalah ion ferrum 3. Okey, daun adalah ion ferrum 2 dan the awan is ion kuprum 2. Itu cara nak ingat dia lah untuk yang berwarna. Okey, dia masalah akan timbul. Yang berwarna senang nak identify because warna kita senang ingat lah basically. Bila dia warna putih ni, dia jadi banyak problem. Sebab apa? Sebab ada banyak benda kita kena ingat. Tapi dia ada mnemonicsnya iaitu Pizal Maxi. Okay, Pizal Maxi. Okay, so katalah tadi kita masukkan 3 titis natrium hidroksida sahaja, ada terbentuk mendakan yang berwarna putih. So kita akan masukkan larutan natrium hidroksida ni berlebihan. Berlebihan tu banyak mana? Yang itu kita tak perlu nyatakan. Hanya tulis perkataan berlebihan sahaja. Dalam SPM purposes pun memang you tulis berlebihan. Masukkan larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey, ada 2 possibility. Larutan tidak berwarna terbentuk, maksudnya Pizal yang hadir. Pizal ni siapa? P adalah plumbum, Z adalah zinc, Al adalah aluminium. So, ada possibility that dalam X ni ada 3 ion ini. Kalau terbentuknya mendakan putih, okay, possibility-nya adalah sama ada ion magnesium ataupun ion kalsium. So, daripada sini yang kita boleh perhatikan adalah dengan hanya menggunakan larutan natrium hidroksida sebagai reagent untuk mengenal pasti cation X ini, kita belum dapat a final result.
Sebab kita masih ada unknowns kat sini. Maksudnya katalah dia kata bila dia letak larutan natrium hidroksida berlebihan, terbentuknya larutan tidak berwarna. So possibility kita boleh jadi plumbum, zinc ataupun aluminium. Jadi that is why kita perlu buat a second test, iaitu menggunakan larutan ammonia. This is larutan ammonia. Okay. Dan perkataan larutan mesti ada. Kenapa? Pada suhu bilik ammonia adalah gas. Jadi bila kita gunakan dia sebagai larutan, kita mesti mesti sebutlah, mesti tulis. Okay. Sekejap ya. Okay. So that is why bila kita guna larutan, kita mesti sebut larutan ammonia. Bukan kalau kita tak sebut larutan, dan orang akan assume it is in the form of gas, which is tak boleh lah buat eksperimen tu. Okay. So again, dalam another test tube, you masukkanlah X tu tadi. Okay. So sama juga dia punya, I think you understand the flow of the chart already. So kita masukkan 3 titis larutan ammonia sedikit sahaja. So kalau ada 2 possibility ni, maksudnya sama ada larutan tidak berwarna. Kalau larutan tidak berwarna, dia sama ada amonium, ion amonium ataupun ion kalsium. So macam itulah. Okay. Kalau mendakan pula, sama juga ni tadi. Kita ada pokok, kita ada batang pokok, dan kita ada daun beserta awan. Okay, cumanya untuk yang ion kuprum 2 ni ada another step. Kalau you masukkan lebih banyak larutan ammonia, iaitu masukkan larutan ammonia berlebihan, kita akan dapat larutan biru tua terbentuk. Ini khas untuk ion kuprum 2 yang menggunakan larutan ammonia. Kalau tadi NaOH tak ada such thing. You letak berlebihan pun masih ada mendakan biru. Okay. Okay, so yang tadi ni kita kata contohlah tadi dia dah kata kat sini hasilnya adalah pizal. So bila kita buat menggunakan larutan ammonia ini, okay, kita akan dapat mendakan putih, dan kita letak larutan ammonia berlebihan. Contohnya dia kata terbentuk larutan tidak berwarna, dan dari situ kita akan tahu yang ada dalam X ini adalah zinc. So cara nak ingat untuk ammonia ini adalah zinc MAP. Zinc ni adalah untuk yang larutan tidak berwarna, MAP adalah untuk mendakan putih. Okay, so macam itulah ujian cation. So biasanya soalan yang keluar itu adalah berkaitan dengan yang mendakan putih ni lah. Sebab bila berwarna, dia senang untuk dikenal pasti. Tapi bila warna putih ni, dia jadi macam susah sikit lah nak kenal pasti. Dan biasanya yang saya perasan adalah daripada soalan objektif, biasanya zinc lah, zinc, plumber, zinc lah yang selalu kalau kita tengok kepada contoh dia. Nanti insyaAllah saya akan cuba cari soalan SPM yang berkaitan dengan analisis kualitatif cation. Okay, so kalau perasan kat sini, aluminium dengan plumbum sentiasa together. Aluminium dengan plumbum sentiasa together. Maksud saya apa? Kalau X itu mengandungi aluminium atau plumbum, you tak boleh nak kenal pasti. Sebab kalau kita guna NaOH, dia akan membentuk larutan tidak berwarna dalam NaOH berlebihan untuk kedua-dua ion itu. Kalau kita guna larutan ammonia berlebihan, dia akan membentuk mendakan putih bagi kedua-dua ion aluminium dan ion plumbum 2. That is why ada ujian lain untuk mengenal pasti aluminium dengan plumbum. Macam mana? Kita boleh tengok pada buku teks ini. Mudah sahaja. Kita hanya guna larutan kalium iodida. Kita guna larutan kalium iodida untuk membandingkan antara aluminium dengan plumbum. Because kalau kita guna larutan kalium iodida and X itu ada ion plumbum 2, kita akan nampak mendakan kuning terhasil. Tetapi kalau X itu adalah ion aluminium,
dia akan membentuk satu larutan tidak berwarna dan tiada mendakan terbentuk. So, aluminium yang ada dalam X tu. Dia macam tu. So, kalau tanya saya macam mana nak ingat, yang pentingnya adalah yang bahagian ni lah. So, NaOH is Pizal Maxi. Untuk larutan amonia, kita akan guna zinc matte. Okay. Dan satu lagi yang saya tak mention lagi, iaitu yang ini. Okay, ujian pengesahan khas untuk certain ion, iaitu ion amonium, ion ferrum 2 dan juga ion ferrum 3. Bila kita nak kenal pasti ion amonium, kita akan guna reagent Nessler ni. Ini nama orang lah. Kita guna reagent Nessler. So maksudnya macam ni. Katalah dalam larutan itu, okay, kita ada X ni. Kita tambah reagent Nessler. Okay, tambah reagent Nessler. Okay, lepas tu hasilnya adalah mendakan perang. So, kalau ada mendakan perang dan kita tahu bahawa ada ion aluminium. Ion ammonium. Ion ammonium. Okay. Kalau tadi kita tengok untuk ion ferrum 2 dengan ferrum 3, kita boleh guna larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Tapi kita juga boleh guna ini untuk ion ferrum 2, larutan kalium heksasianoferat 3. Okay, ini formula dia. Larutan kalium heksasianoferat 3. Kita akan nampak mendakan biru tua terbentuk. Untuk ferrum 3, kita boleh guna sama ada larutan kalium heksasianoferat 2, okay, yang akan membentuk mendakan biru tua, ataupun larutan kalium tiosianat. Okay, so boleh tengok balik buku teks you pada muka surat 210. Dia memang ada explain satu-satu macam mana nak buat eksperimen ni kat sini. Okay, so kalau dia tanya soalan untuk FE ke apa benda, berapa banyak ujian, contoh Fe 3 positif, berapa banyak ujian yang boleh digunakan untuk mengenal pasti ion ferrum 3? Boleh jadi 4. 1. Larutan natrium hidroksida. 2. Larutan amonia. 3. Larutan kalium heksasianoferat 2. Itu yang senangnya. Kalau ini ion ferrum 3, yang kalium heksasianoferat tu mesti yang 2. Okey, dan yang terakhir adalah larutan kalium tiosianat. Okey. So saya harap saya telah menerangkan dengan sangat jelas berkaitan dengan ujian cation ion. Garam memang banyak benda you nak ingat, tetapi kalau you keep doing the exercise, you will get the hang of it, insyaAllah. Okay, so sekian, terima kasih. Pizal Maxi. Zinc map.